Dan kita terus sahaja ke fokus utama hari ini mengenai keadaan politik semasa di Terengganu yang menyaksikan pucuk pimpinan baharu di sana. Dan di studio bersama saya ketika ini ialah Fellow Kanan di Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib Alias Khalid. Terima kasih Prof Kartini bersama kami tengah hari ini. Mungkin Prof, mungkin pandangan Prof mengenai tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib untuk menukar Menteri Besar Terengganu dan apa pula signifikan tindakan itu dalam memacu pembangunan negeri Terengganu, Prof. Okey, sebelum kita pergi kepada menjawab persoalan mengapakah tindakan Perdana Menteri bertindak begitu, elok kita telusuri dahulu secara sejarah silamnya semasa pelantikan bekas MB Datuk Ahmad Said sendiri. Kalau kita lihat semasa pelantikan beliau dilantik atas kehendak Sultan Yang Mulia Sultan Mizan, ya. Dan ketika itu juga kita boleh lihat demonstrasi berlaku di kalangan ahli UMNO sendiri. Idris Jusoh dan beberapa rakyat UMNO melihat pelantikan beliau atas kehendak Sultan bukanlah satu calon yang diminati oleh ahli UMNO negeri sendiri. Jadi tindakan daripada rentetan awal ini, saya rasa ini membuahkan satu kemelut yang tidak dapat lagi dielakkan. Dan kita sendiri faham, saya rasa umum secara resminya faham bahawa pelantikan bekas MB Ahmad Said yang berhormat Ahmad Said adalah ada tarikh luputnya. Saya panggil the expiration date. Jadi di sini beliau harus akur bahawa tempoh perkhidmatan beliau telah pun tiba pada waktunya dan tindakan Perdana Menteri adalah mengikut perundangan dan teknik yang sepatutnya berlakulah. Jadi perkara itu sudah pun dijangka berlaku. Cuma tindakan beliau keluar parti adalah satu yang pada saya satu yang tidak matang, atas rasa yang dilihat lebih kepada kemelut peribadi, tapi ramai yang boleh melihat bahawa isu ini lebih kepada hubungan negeri dan pusat, yang mungkin dilihat bermasalah. Tapi bagaimana pula Doktor melihat pergolakan politik di Terengganu dengan peletakan jawatan bekas Menteri Besar itu susulan pengumuman Menteri Besar baharu? Okey, pengumuman Menteri Besar baru yang berhormat Ahmad Razif, dari segi teknikalnya, kita lihat hujah dari segi teknikalnya, kita lihat bahawa keluarnya tiga don yang lain, YB seperti Ahmad Said, daripada Ghazali Talib, Adun Ajil dan juga Bukit Besi, Rosli Daud. Adakah ketiga-tiga mereka ini telah pun menghantar surat balik kepada isu asal? Adakah surat telah pun dihantar kepada speaker? Dan adakah keluarnya pengisytiharan mereka ini daripada parti melibatkan pengisytiharan mereka juga untuk tidak menyokong Barisan Nasional? Dalam keadaan di mana mereka keluar parti UMNO, dan tidak ada formaliti secara legal procedure-nya, teknikal dari segi prosedurnya kepada speaker dan kepada setiausaha UMNO sendiri, dan pengisytiharan keluar itu hanya dibuat secara lisan, tidak secara rasmi, dan tidak juga mengisytiharkan bahawa mereka akan menyokong kepada parti pembangkang. Jadi dalam keadaan ini pelantikan Ahmad Razif itu adalah sah, kerana tidak ada pun secara rasminya mereka keluar UMNO dan menyatakan tidak sokong kepada barisan. Tapi so far yang kita lihat, Ahmad Razif sendiri yakin bahawa keluarnya tiga don ini, tapi masih menyatakan sokongan kepada Barisan Nasional. Kalau kita lihat daripada 32 don kerusi di Terengganu, 15 BN, 14 pada PAS 1 keadilan dan 2 bebas. Dan 2 bebas ini telah pun menyatakan sokongan kepada BN ketika pembentukannya selepas pilihan raya 2013. Maka keluarnya 3 don ini tidak akan mengganggu kerusi yang ada. Melainkan sebaliknya, mereka keluar daripada parti, mengisytiharkan untuk tidak menyokong, maka mandat harus dikembalikan kepada rakyat. Adakah ini menjadikan pegangan kuasa BN di Terengganu goyah selepas apa yang berlaku beberapa hari ini? Seandainya, macam saya katakan tadi, seandainya pengisytiharan keluar parti itu tidak mengganggu pengisytiharan menyokong kepada parti pembangkang, maka BN masih lagi memperolehi kerusi majoriti di sini. Jadi ini tidak mengganggu. Goyah mungkin dari segi bagaimana mengatasi masalah kekangan konflik dalaman UMNO sendiri, sehingga kewajaran kepada tiga mereka ini berniat bertindak untuk keluar daripada parti, walaupun tidak mengisytiharkan untuk tidak menyokong
Kerajaan Barisan Nasional di Terengganu. Ya, lantaran tindakan mereka pun ada ahli-ahli UMNO dan juga penduduk di kawasan berkenaan yang menyuarakan rasa kecewa kerana mereka merasakan wakil rakyat itu perlu menunaikan tanggungjawab mereka untuk meneruskan kesinambungan pembangunan kawasan kerana mereka telah bersuara untuk memilih wakil rakyat ini. Pandangan Prof? Pada pandangan saya dari segi etika dan moralnya, bila mana pengundi itu memilih calon mereka, telah pun memilih wakil mereka, seharusnya wakil rakyat itu teguh, tetap pendirian kepada parti, di bawah parti di mana dia bertanding dahulu untuk meneruskan khidmat beliau selaku wakil rakyat. Dan tindakan keluar parti, tapi masih menyokong kerajaan Barisan Nasional, saya rasa itu boleh meneruskan lagi khidmat dia sebagai wakil rakyat. Cuma dari segi moralnya, dari segi etika dan moralnya mungkin boleh dipersoalkan. Mungkin rakyat merasa tidak puas hati dengan tindakan beliau keluar daripada parti hanya kerana sebab peribadi yang dilihat dari aspek peribadi. Tapi yang ramai yang melihat lebih kepada hubungan yang lemah antara pusat dan negeri yang menyebabkan Perdana Menteri akhirnya mengambil keputusan melantik Ahmad Razif sebagai Menteri Besar baru Terengganu. Jadi ketika ini dilemanya adalah kepada rakyat sendiri, sama ada mahu setia kepada parti ataupun setia kepada wakil rakyat yang mereka pilih. Apa mungkin pertimbangan yang boleh Prof kongsikan? Dalam dilema ini kita lihat bahawa ketiga adun daripada Bukit Besi, Ajil dan juga Ahmad Said, YB Ahmad Said, walaupun mereka keluar parti UMNO, walaupun belum ada lagi surat diandaikan mereka keluar, sebab pengisytiharan lisan itu boleh juga kita terima, cuma resminya nanti bagaimana. Kalaulah secara lisannya mereka mengisytiharkan keluar daripada parti, tapi masih lagi menyokong kerajaan Barisan Nasional, khidmat mereka sebagai wakil rakyat masih lagi sah. Dari aspek technical legalitinya, masih boleh diteruskan menjadi wakil rakyat. Cuma macam saya katakan tadi, persoalan moral dan etika, bagaimana rakyat itu memilih wakil. Tapi dalam masa yang sama kita juga harus menerima bahawa pemilihan seseorang wakil itu, pengundi itu tidak juga hanya melihat kepada satu faktor iaitu parti. Mungkin juga kerana credibility dan track record seseorang itu yang dilihat boleh mempunyai karisma dan dipilih oleh pengundi. Sebab kalau kita lihat indikator pemilihan pengundi ke atas wakil atau calon yang diundi itu ada beberapa petunjuk, termasuklah sama ada berdasarkan parti, berdasarkan kriteria peribadi beliau sendiri, berdasarkan khidmat, track record beliau selaku wakil kepada rakyat, apakah yang telah sumbangan yang telah diberikan, dan begitu juga keadaan semasa bagaimana beliau mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat dan telah pun berjaya menunjukkan contoh yang baik dalam menyelesaikan apa jua masalah lokal yang timbul. Jadi itu adalah beberapa perkara atau petunjuk yang kita boleh lihat mengapa pengundi itu memilih wakil. Seperti mana penegasan yang saya berikan bahawa walaupun keluar daripada parti, tetapi kalau masih menyokong kerajaan Barisan Nasional, sepatutnya ianya tidak menjadi isu. Jadi bagi apa pula tindakan yang perlu dilakukan oleh Menteri Besar Terengganu baru, Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman, untuk meredakan kembali gelora politik yang cukup kencang di Terengganu ketika ini? Saya melihat kredibiliti Datuk Ahmad Razif sendiri. Beliau adalah adalah biro penerang, adalah ketua penerangan UMNO di Terengganu. Sebagai ketua penerangan UMNO, saya percaya beliau mempunyai hubungan yang baik antara ahli dan juga masyarakat. Bila mana telah ada hubungan, pembinaan hubungan yang baik antara ahli dan juga masyarakat, adalah mudah bagi Ahmad Razif untuk meyakinkan ahli dan juga penduduk setempat bahawa beliau adalah calon yang memang layak untuk memimpin DUN Terengganu. Hasil daripada, kalau kita tengoklah track record beliau sebagai ketua penerangan Terengganu sendiri, dan keyakinan beliau juga untuk menyatakan bahawa walaupun berlaku konflik dari segi pengisytiharan keluar parti dan sebagainya, tapi itu tidak akan menggoyahkan DUN Terengganu. Dan saya percaya bahawa kalau kita lihat walaupun pilihan raya yang baru ini kita lihat BN menang dengan majoriti kecil, 15 kerusi BN, macam saya katakan tadi 14 PAS, 1 keadilan, 2 bebas daripada 32 DUN di Terengganu. Kalau kita lihat balik retetan yang ke belakang sikit, tahun 2004 hingga 2007, BN di bawah bekas MB Idris Jusoh telah melancarkan gelombang biru yang begitu kuat untuk meyakinkan penduduk Terengganu terhadap kepimpinan Barisan Nasional.
ya. Cuma aliran politik baru ya di pilihan raya yang baru ini kita melihat ada sedikit ya cabaran dan persaingan di situ ya. Tapi walau bagaimanapun ya seandainya ya DUN yang keluar ini ya 3 DUN yang keluar ini, ahli DUN yang keluar ini kalaulah diajak berbincang dan bagaimana menyelesaikan kemelut dalaman sebagai bekas ahli kepada Parti UMNO walaupun beliau belum secara rasminya menghantar surat keluar daripada parti kepada Setiausaha UMNO jadi perkara ini boleh dirundingkan lagi bagi menyelesaikan kemelut ini sebab kalau kita lihat faction dalam parti adalah suatu yang kurang sihat ya. Jadi mungkin akhir sekali Prof ada sebarang pandangan untuk dikongsi apa mungkin langkah terbaik yang boleh diambil untuk menangani penggolakan ini. Kita sudah maklum semalam pun pemimpin tertinggi meminta seluruh rakyat Terengganu untuk bertenang buat ketika ini. Pandangan Prof bagaimana? Yang pertama benar kita mahu rakyat Terengganu dan juga rakyat Malaysia sendiri yang mengikuti dengan rapat konflik di Terengganu ini. Saya tak andaikan konfliknya tapi satu rencam yang sesuai untuk kita fikirkan dan lihat seharusnya tenang dan melihat bagaimana apakah tindakan ketiga-tiga DUN yang keluar daripada ketiga-tiga YB DUN yang keluar daripada parti dan juga apakah perisytiharan seterusnya, adakah mereka masih terus menyokong, kalau terus masih menyokong kepada BN, rakyat Terengganu seharusnya tenang untuk menerima perisytiharan keluar parti tanpa melihat apa-apa perubahan pun ke atas kerusi DUN. Seandainya berlaku perubahan ke atas kerusi DUN, maka saya rasa yang paling baik mengembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih. Tetapi sekiranya prosedur itu telah pun dipenuhi, seperti mana yang kita lihat di Perak suatu ketika dahulu, yang Mulia Sultan Perak memanggil macam kes di Perak walaupun agak berbeza dengan di Terengganu, ketiga DUN daripada pakatan yang keluar dan mengisytiharkan menyokong BN dipanggil dan ditemu duga dan akhirnya mengisytiharkan mereka menyokong kepada Barisan Nasional, maka terbentuknya kerajaan DUN yang majoritinya adalah Barisan Nasional. Seperti mana di Terengganu seandainya prosedur ini prosedur secara legalnya adalah jelas dan resmi, maka sokongan itu masih pada kerajaan BN, maka rakyat Terengganu juga harus tenang dan tidak perlu gusar akan perkara ini. Ini adalah kemelut dalaman yang boleh diselesaikan dengan baik dan matang. Baik, terima kasih Prof Madya Dr. Kartini Abu Talib, Fellow Kanan Institut Kajian Etnik dari UKM atas pandangan yang cukup bernas dan padat itu tadi.